Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kelas cikgu. Jadi hari ini masih lagi dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Marliza. Baik, untuk hari ini cikgu akan menggunakan buku modul aktiviti mesra digital. Okey, muka surat 85. Okey, untuk yang ini adalah berkaitan dengan ayat sama maksud. Okey. Cikgu ingin beri tips sedikit tentang ayat sama maksud. Okay, untuk ayat sama maksud, apabila awak menjawab latihan-latihan atau soalan-soalan berkaitan ayat sama maksud, awak perlu memilih jawapan yang paling tepat. Mungkin ada beberapa jawapan yang hampir sama, tapi awak selaku murid perlu memilih jawapan yang paling tepat, dan kebanyakan soalan ini agak mengelirukan. Okay, tapi tak apa, jangan risau. Kita akan sama-sama buat latihan yang ini. Sambil buat, cikgu akan terangkan yang mana satu, kenapa jawapan ini dipilih, supaya awak lebih jelas dan faham. Jadi cikgu harap awak sudah bersedia dengan buku modul aktiviti mesra digital bersama dengan awak. Baik. Untuk soalan pertama, tapi sebelum kita baca soalan, kita perlu tengok dulu arahan. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Jadi dia suruh pilih ayat sama maksud. Ini ayat yang diberikan untuk nombor 1. Teknologi merupakan satu cabang pengetahuan yang menyelesaikan masalah harian manusia. Kita tengok yang A. Pilihan jawapan A. Dia suruh pilih yang sama maksud dengan ayat yang inilah. A. Pengetahuan harian manusia merupakan satu cabang untuk menyelesaikan masalah teknologi. Jadi pengetahuan harian satu cabang. Bukan, sebenarnya yang merupakan satu cabang ialah teknologi. Jadi automatik A salah. Bila salah, kita terus potong. Supaya tak mengelirukan kita. Yang satu cabangnya ialah teknologi. Teknologi merupakan satu cabang. Sedangkan A dia kata pengetahuan harian merupakan satu cabang. Salah lah. Tengok yang B. Masalah dalam kehidupan seharian manusia berpunca daripada pengetahuan tentang teknologi. Tak kan? Sedangkan teknologi ini menyelesaikan masalah. Jadi B salah. Bila salah, kita potong. Kenapa kita potong siap-siap dalam kertas soalan? Sebab yang ni dalam kertas soalan yang objektif tu. Jadi kertas soalan ni kita tak hantar. Biasanya kita tak hantar kepada pemeriksa. Kita hantar kertas jawapan yang OMR sahaja. Jadi tak apa, boleh conteng. Jangan risau untuk conteng. Yang ketiga C. Satu cabang pengetahuan yang menyelesaikan masalah harian manusia ialah teknologi. Ini nampak macam betul. Satu cabang pengetahuan yang menyelesaikan masalah harian manusia ialah teknologi. Satu cabang pengetahuan yang menyelesaikan masalah harian manusia ialah teknologi. Ini nampak macam betul. Jadi biarkan dulu. Tengok di pengetahuan tentang teknologi manusia menjadi punca kepada masalah harian. Teknologi bukan punca masalah, tapi teknologi yang menyelesaikan masalah. Jadi D pun salah. Jadi dekat sini jawapan yang paling tepat ialah C. Baik, kita tengok yang nombor 2. Kena turun bawah sikit, tak nampak. Cikgu padam yang tadilah. Cikgu padam yang tadi. Masih dalam muka surat yang sama ya. Tengok nombor 2. Encik Zulkifli Harun telah mencipta kolam ternakan ikan laut dengan menggunakan air dan garam. Jadi ni ingat tak hari tu kita ada baca cerita tentang Encik Zulkifli Harun. Baik. Jadi dia cipta kolam ternakan ikan laut dengan menggunakan air dan garam. Kita tengok A. Kolam ternakan ikan di laut
menggunakan air dan garam yang dicipta oleh Encik Zulkifli Harun. Ini salah lah. Dia bukannya ternak ikan tu dekat laut. Sebab laut dah memang ada air dengan garam. Kenapa nak kena ternak lagi ikan dekat laut? Okey, jadi A ni salah. Okey. A ni salah. Potong. Okey. B. Kolam air garam menggunakan air laut untuk ternakan ikan telah dicipta oleh Encik Zulkifli Harun. Dia tak guna air laut. Dia guna air dan garam. Dia tak cakap pun dia guna air laut. Okey, jadi salah. Okey, potong. C. Dengan menggunakan kolam air dan garam, kolam ternakan ikan dibina oleh Encik Zulkifli Harun. Ini nampak macam boleh terima. Kita biar dulu, jangan potong dulu. Kita tengok D pula. Air dan garam digunakan dalam penciptaan kolam ternakan ikan laut oleh Encik Zulkifli Harun. Okey, awak tengok perkataan yang bezanya. Sini dia guna penciptaan, sini dia guna dibina. Kalau dalam ayat yang asal, dia guna mencipta. Jadi yang mana satu kita nak pilih? C ke D? Okay, bila jadi kes macam ni, mestilah kita akan pilih D sebab perkataannya lebih kurang sama. Jadi dekat sini, bila ada yang macam ni, kita perlu buat penilaian. Jadi yang C memang kita tak boleh terima sebab tak ada perkataan dibina pun dalam ayat yang diberi. Okay, jadi jawapan yang kita boleh terima ialah D. Okay, cikgu harap awak jelas. Baik, kita teruskan lagi dengan yang ketiga. Okey, cikgu padam. Kita tengok yang ketiga. Kekurangan dana keuangan menyebabkan ciptaan dan inovasi tempatan tidak dapat diketengahkan. Okey, ini untuk nombor 3. Kita tengok satu-satu jawapan dia. Kekurangan dana kekurangan dana keuangan yang menyebabkan penciptaan tak dapat diketengahkan. Okey, A. Ciptaan dan inovasi yang kurang menyebabkan dana keuangan tidak dapat dikomersialkan. Bukan ciptaan yang kurang. Ciptaan banyak je tapi yang kurang ialah kewangan. Okey, jadi A salah. Dia dah salah tafsir. Okey, tak boleh. Bukan ciptaan yang kurang, ciptaan banyak je. Okey, tengok B. Banyak hasil inovasi dan ciptaan anak tempatan tidak dapat dijual kerana kekurangan dana kewangan. Ini nampak macam betul. Okey, biar dulu, jangan potong dulu. Okey, kita tengok yang C. Okey, C dekat atas, naik atas. Okey. Modal dan dana kewangan yang cukup diperlukan untuk memasarkan ciptaan dan inovasi anak tempatan. C pun macam betul, biar dulu. Tengok D. Ciptaan dan inovasi tempatan tidak dapat dikomersialkan disebabkan dana kewangan yang kurang. Okey, jadi kalau ikut dekat sini, nampak macam D ni yang paling hampir. Okey, kita tengok balik soalan. Soalan tadi mana? Okey, kekurangan dana menyebabkan ciptaan dan inovasi tempatan tidak dapat diketengahkan. Okey, okey. Kita tengok B ya. Okay, perkataan dekat sini diketengahkan. Maknanya nak bagi orang kenal lah. Okey, jadi dekat sini dia kata tidak dapat dijual. Jadi ni cikgu rasa tak boleh terima lah. Okey, kita bukan semestinya nak jual je. Kita nak ketengahkan, kita nak orang kenal. Okey. Kita tengok ke atas. Okey, yang C pula. Modal dan dana kewangan yang cukup diperlukan untuk memasarkan ciptaan dan inovasi tempatan. Tapi ayat sebenar dia sebenarnya dia kata ciptaan dan inovasi tak dapat diketengahkan sebab kurang modal. Jadi dia sebenarnya modal tu bukanlah yang paling perlu sekali, tapi dia
pencipta boleh je buat. Cumanya kalau nak ketengahkan sahaja, perlu modal yang cukup. Jadi cikgu rasa yang paling tepat yang ni sebenarnya. Okey, jadi yang C ni dia lebih kurang sama, tapi masih belum tepat lagi. Kita potong. Jadi yang betul ni ialah D. Ciptaan dan inovasi tempatan yang tidak dapat dikomersialkan. Dikomersialkan sama juga dengan diketengahkan tadi, tidak dapat diketengahkan disebabkan dana kewangan yang kurang. Ini lebih tepat. Okey. Baik, kita teruskan untuk nombor 4. Hilang pula. Okey. Okey, cikgu naik atas sikit. Okey, nombor 4. Okey, cikgu padam yang tadi kita dah guna. Okey, tengok nombor 4. Tahukah kamu pemacu pena yang digunakan sekarang ialah ciptaan anak Malaysia? Kata Cikgu Tan kepada murid-muridnya. Okey, pemacu pena. Pemacu pena ni cikgu rasa pen drive ni. Okey. Baik. A. Cikgu Tan bertanya kepada murid-muridnya sama ada mereka tahu bahawa pencipta pemacu pena yang digunakan kini ialah rakyat Malaysia. Ni nampak macam betul ni ayat ni. Okey, kita biar dulu. Tengok B. Murid-murid memberitahu Cikgu Tan. Ini memang salah. Mula-mula dah tahu salah. Murid-murid memberitahu Cikgu Tan. Sekarang ni dekat sini Cikgu Tan yang cakap. Kata Cikgu Tan kepada murid-muridnya. Jadi B salah. Potong. Okey, jadi kita dah tahu ni. Automatik tahu salah. Potong terus. Okey, tengok C. Murid-murid bertanya kepada Cikgu Tan. Ni pun salah. Bukan murid yang tanya. Cikgu Tan yang bercakap. Okey, jadi potong. Okey. Tengok yang D. Cikgu Tan bertanya kepada murid-muridnya tentang anak Malaysia yang mencipta pemacu pena. Dia tak tanya kan? Dia tak tanya tentang ni. Dia tanya sama ada mereka tahu. Jadi ni yang paling tepat lah A tu. Okey, D salah. Okey, yang paling tepat A. Okey. Baik, sebab yang ni dia tanya, yang dia tanya ni sama ada mereka tahu bahawa pencipta pemacu pena yang digunakan kini ialah rakyat Malaysia. Dia tanya, tahukah kamu? Okey. Baik, jadi nombor 4 selesai. Okey, yang ke-5. Yang ke-5 yang ni yang terakhir kan? Okey, baik, kita padam dulu yang kita dah jawab tadi. Kita tengok nombor 5. Pengguna lebuh raya menggunakan teknologi RFID untuk melancarkan pembayaran tol di Plaza Tol. RFID ni satu teknologi dia letak pada kereta. Jadi bila lalu je, seumpamanya di mesin tol tu dia scan teknologi RFID tu, jadi terus jalan. Tak payah nak sentuh dengan smart tag ataupun touch and go punya card. Tak payah, hanya jalan je dia akan kesan lah. Okey, baik, kita tengok pengguna lebuh raya guna teknologi RFID untuk melancarkan pembayaran tol di Plaza Tol. Okey, kita tengok jawapan. Teknologi RFID akan digunakan oleh pengguna jika pembayaran tol di Plaza Tol di lebuh raya dikenakan terhadap pengguna. Tak ada kena-mengena kan ayat ni. Okey, yang diberitahu dekat sini, pengguna guna RFID untuk lancarkan bayaran tol. Okey, jadi cikgu rasa A ni tak ada kena-mengena dengan ayat dekat atas. Jadi potong. Okey, tengok B. Untuk memastikan pembayaran tol di Plaza Tol lancar, pengguna lebuh raya menggunakan teknologi RFID. Ini sama. Kan? Pengguna guna RFID untuk melancarkan pembayaran tol. Okey, untuk memastikan pembayaran tol lancar, pengguna
pengguna lebuh raya guna teknologi RFID. Okay, B nampak betul. Okay, tapi kalau awak dah jumpa jawapan yang nampak betul, awak jangan tak baca soal jawapan-jawapan yang lain. Kita perlu baca jawapan-jawapan yang lain sebab takut ada yang lebih tepat. Okey. Baik, tengok C. Pengguna menggunakan teknologi RFID di lebuh raya bagi menjamin kelancaran perjalanan mereka. Ini mungkin boleh. C. Okay, biar dulu. Tengok D. Bagi memastikan laluan di Plaza Tol lancar, pengguna menggunakan teknologi RFID. Yang ni tiga-tiga ni nampak macam sama. Okey. Tapi yang paling tepat yang mana? Okey, kita tengok. Untuk memastikan pembayaran tol di Plaza Tol lancar, pengguna lebuh raya menggunakan teknologi RFID. Pengguna menggunakan teknologi RFID di lebuh raya bagi menjamin. Menjamin ni cikgu rasa tak sesuai. Sebab dekat yang atas ni tak ada pun tentang menjamin. Tak semestinya kan. Kalau ramai guna pun mungkin ada masalah ke, dia tak semestinya menjamin. Jadi ni potong. Okey, tengok D. Bagi memastikan laluan di Plaza Tol lancar, pengguna menggunakan teknologi RFID. Bagi dengan untuk. Penggunaan perkataan bagi dengan untuk. Dekat sini dia guna untuk. Jadi, lebih tepat B lah. Okay, B lebih tepat, D tak payah, salah, potong. Okay, sebab perkataan untuk. Ni dekat sini untuk, sini pun untuk. Okay, lebih tepat B. Okay, jadi harap ini dapat membantu anda. Terima kasih.